Bersama saya Ustazah Rosna dalam subjek Pendidikan Islam tahun 5. Murid-murid semua diharap bersedia untuk belajar. Murid-murid, apa khabar? Semoga murid semua sihat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bidang ibadah dengan tajuk tayammum. Murid-murid semua boleh buka buku teks Pendidikan Agama Islam tahun 5, muka surat 103. Ya, murid-murid semua, kita pergi kepada pengertian. Apakah pengertian tayammum? Tayammum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat yang tertentu. Ya, itu pengertian tayammum. Dalil tayammum, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Surah Al-Maidah. Ya, maksudnya, sedangkan kamu tidak memperolehi air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah ataupun debu yang bersih. Okey, murid-murid, bertayamum adalah menggantikan wuduk, iaitu ketika kita tidak ada air ataupun air yang ada hanyalah cukup-cukup untuk kegunaan keperluan minum, maka kita dibolehkan bertayamum. Okey, seterusnya rukun tayammum. Ya, murid-murid, rukun tayammum pertama, berniat. Niat nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, tertib. Ya, murid-murid, terdapat 4 rukun tayammum. Sila baca dan perhatikan dengan baik tentang rukun tayammum. Baik murid-murid, seterusnya mari kita perhatikan kembali rukun tayammum. Pertama, niat. Ya, murid-murid boleh menghafal niat ini dengan baik mengikut bacaan yang Ustazah bacakan tadi. Seterusnya ialah menyapu debu tanah yang bersih ke muka. Ya. Seterusnya menyapu debu tanah ke tangan, ya, daripada tangan ke siku, dimulai dengan tangan kanan dan tangan kiri. Ya, seterusnya adalah tertib. Ya, tertib. Kita pergi kepada sunat tayammum.
Sunat tayamum pertama membaca bismillah, ya. Menyapu muka dari atas ke bawah. Menipiskan debu pada tapak tangan. Meregangkan jari ketika menepuk debu. Mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Menghadap kiblat. Membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Ya murid-murid, sunat bermakna sesuatu yang digalakkan kita melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita akan mendapat pahala yang lebih. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, bukan bererti tidak sah ataupun tidak ataupun berdosa. Ya, sunat ni adalah sekiranya kita melakukan adalah lebih baik. Ketika kita bertayamum adalah lebih baik kita mulakan dengan membaca bismillah. Ketika tayamum adalah lebih baik kita menyapu muka dari atas ke bawah. Adalah lebih baik menipiskan debu pada tapak tangan. Dan adalah lebih baik merenggang jari ketika menepuk. Dan begitu juga adalah lebih baik mendahulukan anggota. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan cara bertayamum dengan betul. Mulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan melafazkan niat serta berniat. Seterusnya, menepuk kedua-dua belah tangan dan menipiskannya, kemudian menyapu ke muka dari atas ke bawah. Ya murid-murid, setelah selesai menyapu muka, langkah seterusnya adalah menyapu tangan. Sekali lagi kita menepuk kedua-dua belah tangan pada debu yang bersih, menipiskan dan seterusnya menyapu ke anggota tangan hingga ke siku, dimulai dengan tangan kanan dengan menggunakan tangan kiri untuk menyapu tangan kanan dan menggunakan tangan kanan untuk menyapu tangan kiri. Seterusnya, murid-murid menghadap kiblat. Murid-murid menghadap kiblat dan membaca doa selepas tayamum. Doa selepas tayamum adalah sama seperti doa selepas wuduk. Apakah perkara-perkara yang mengharuskan kita bertayamum? Kita boleh melakukan tayamum apabila tiada air setelah berusaha mencarinya. Ya, di kawasan kita, di kawasan rumah kita, di kawasan kampung kita sudah tiada air. Walaupun kita sudah pergi mencari air di mana-mana tapi tak ada air, maka kita dibolehkan bertayamum. Sekiranya ada air, kita dimestikan mengambil wuduk. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Air ada tetapi air itu hanyalah cukup untuk kita minum ataupun memberi binatang-binatang ternakan kita minum. Maka dengan jumlah air yang sikit itu kita dibolehkan bertayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Selang beberapa kampung ataupun kalau pergi waktu Zuhur, waktu Asar baru sampai. Terlalu jauh maknanya tempat tu jauh, maka kita dibolehkan
bertayamum. Okey, yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Apabila kita luka contohnya, ada luka. Kalau terkena air pada luka di kaki ataupun di tangan atau di mana-mana di anggota kita, anggota wuduk kita itu menyebabkan kalau terkena air kita sakit, maka kita dibolehkan bertayamum. Ataupun ada air di kawasan kampung kita tetapi ada musuh membahayakan diri kita, maka dibolehkan bertayamum. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Sejuk menghalang ataupun kalau kita mengambil wuduk dengan air boleh memudaratkan, boleh menyebabkan demam, boleh menyebabkan luka kerana terlalu sejuk contohnya, maka dibolehkan kita bertayamum. Okey murid-murid, kita telah pelajari sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Ada 5 sebab. Murid-murid bolehlah terus ulang baca dan cuba. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar separuh daripada tajuk tayamum. Pembelajaran ini akan disambung pada siri akan datang dan diharap murid-murid semua terus belajar dengan bersemangat walaupun berada di rumah. Okey, Ustazah akhiri kelas kita pada hari ini dengan satu pesanan, stay at home, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.